Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir untuk kali ini tips bagaimana kita boleh mengambil gambar air terjun. Yang ni kalau kita nak guna smartphone pun boleh, DSLR ataupun mirrorless pun boleh. So bagi kepada orang lama, saya saja tak payah tengoklah video ni, buang masa anda sajalah. Ni lebih kepada untuk newbie lah, adik-adik baru yang nak ambil gambar air terjun ya. So untuk tak nak membuang masa anda, kalau nak terus kepada dia punya tips itu, okay, yang paling penting nombor satu, yang paling utama sekali nak ambil gambar air terjun ni memang kena ada air terjun lah kan. Di sekitar di Malaysia ni banyak air terjun kan. Di tempat-tempat kita, di mana-mana yang kita tinggal tu ada air terjun. Macam kalau di KL atau Putrajaya ni, antara kawasan terdekat adalah di Congkak, Gabai, Sungai Tekala, Kancing, dan mungkin kita boleh pergi ke Negeri Sembilan lah. So banyak tempat lah, cuma cantik dan tak cantik je lah, ataupun sama ada kita suka atau tak suka dengan tempat tu lah, dan dari segi akses ke tempat tu okey. Untuk tidak membuang masa, boleh ambil pen ke kertas ke yang mana yang masih baru nak tulis okey. Yang paling penting sekali nombor satu, shutter speed tu mesti slow. Ini kalau biasanya kalau kita tengok gambar yang orang ambil air terjun ni, kita nak nampakkan air tu macam kapas tau, macam putih, dia lembut lah. Kita tak nak nampak dia macam kaku tu, maksudnya macam air sebiji kan. Macam tu guna shutter speed laju, maksudnya air tu freeze macam memercik macam tu kan. Kalau memang kita nak yang macam tu, tak apalah, kita pakai smartphone je lah, just snap je lah kan. So nampak lah air terjun tu sebagaimana yang kita tengok tu, maksudnya dia sebiji-sebiji lah. Kalau itu yang kita nak kan, tak ada masalah pun. Cuma yang tips yang saya nak bagi ni, yang biasanya kita tengok fotografer yang guna gambar tu, dia ambil gambar yang air terjun tu ataupun air mengalir tu nampak macam kapas macam lembut sajalah. Okay. Cara dia adalah menggunakan shutter speed yang slow. Slow tu macam mana? Untuk starting kita letak 1 saat. Setkan kamera kepada manual. Shutter speed tu kita letak pada 1 saat. Ataupun 2 saat dah paling maksimum lah, pasal kita tak nak lama sangat. Kalau lama sangat nanti air tu dia bukanlah putih, dia putih sangat sampai hilang tekstur jaluran air tu, dia jadi macam tak menarik kita letak 1 saat, ataupun kita boleh lajukan sikit. Laju sikit tu bukanlah macam 1.500 ke 1.200 kan. Lajukan sikit daripada 1 saat tu, dia punya 130, 125 macam tu, lebih kurang macam tu lah. Maksudnya lajukan sikit. Starting kita letak 1 saat tu. ISO kita letak rendah, paling rendah yang kita boleh letak. Contoh dia dalam 100, ada setengah kamera boleh letak 50, kita letak 50. Aperture pula kita letak yang paling kecil. Tapi tak perlu sampai 22. Boleh lah kalau kita nak letak kan. Kita boleh letak f18, 16 kan. F22 ni kalau kita punya sensor betul-betul clean, bersih, cantik lah. Pasal bila kita letak aperture kecil ni, F16 ke F11 ataupun F22, kesan-kesan kotoran tu walaupun kecil-kecil akan nampak tu dekat gambar tu lah, dekat image tu. Nanti jenuh lah kita nak touch up balik benda tu kan. Jadi kalau kita punya sensor betul-betul clean, cantik lah. Kalau tak, tapi macam mana pun untuk depth of field yang cantik, memang kita guna shutter aperture yang kecil lah, F8 ke F8 ke atas lah, 16, 11 tu dah kira okey lah. So nombor 1, shutter speed slow, starting 1 saat. Aperture kita letak kecil, ISO kita letak paling rendah, ISO 100 ke 50. Dan juga aperture kecil, letak kecil lah, F16 ke 11 kan. Okey Satu lagi yang penting adalah tripod. Kalau kita serius dalam ambil gambar air terjun ni, tripod tu boleh kata wajib lah. Betul lah kita boleh letak atas tunggul kayu ke, atas batu ke apa kan. Tapi kalau kita betul serius, kita kena ada tripod, pasal dia lebih fleksibel. Tripod ni kita boleh letak dekat dalam air yang mengalir tu. Bukanlah mengalir deras kan, dalam anak sungai yang kecil tu kita nak ambil center kan, kita boleh letak. Tapi kalau kita letak atas batu ke apa, dia tak stabil, bengit kan. Memang betul kita boleh letak atas batu, kita tampung beg atas tu lagi supaya kamera tu stabil. Bukan lama pun, 1 saat lah. Cuma dari segi angle tu payah kita nak adjust. So nak tak nak, kalau kita betul-betul serius, kita kena dapatkan juga tripod yang boleh dikatakan heavy duty lah. Okey Selain daripada tu, yang saya cakap ni, ada juga orang gunakan filter tapi saya tak ada filter tu. Ni bukan filter yang saya nak tunjuk tu, saya tak ada filter. Filter tu macam ni lah, penuras cahaya lah orang masukkan, tapi yang ni cerah Sebab kalau kita tengok kebanyakan landscape fotografi, ambil gambar terjun ni dipakai filter. Sebab apa? Kalau kita ambil gambar air terjun di kawasan yang terbuka maksudnya air terjun macam ni, dekat atas tu tak ada pokok-pokok, tak matahari ataupun cahaya matahari tu tak melalui, maksudnya dia terbuka lah. Macam ni sungai, atas ni tak ada pokok-pokok tak ada ranting-ranting pokok ke apa, dia terbuka. Dia perlukan penuras cahaya. Pasal apa?
penurunan cahaya yang warna gelap lah, macam hitam lah. Bukanlah hitam sangat tapi dia tinted kan. Sebab kalau kita ambil gambar di sungai yang terbuka, anak sungai lah, ada batu-batu kecil macam tu kan, contoh kan, kita nak dapatkan 1 saat tu agak payah lah, hampir-hampir mustahil lah. Kita tutup ISO 22 pun, ISO kita letak paling rendah ISO 50. Lepas tu kita nak letak shutter speed 1 saat, dia masih lagi terang benderang. So tak sesuai. Sebab tu orang guna lensa pula, filter, ND filter orang panggil, neutral density filter. Dia macam tinted lah, dia gelap. So bila gelap, cahaya masuk kurang. Bila cahaya masuk kurang, dapatlah kita gunakan 1 saat tu ataupun 2 saat. Tapi kalau tak ada, di kawasan lapang, terang, dengan cahaya matahari terus ke bawah kan, tanpa ada rimunan pokok yang menghalang cahaya tu, memang hampir-hampir mustahil lah kita nak gunakan 1 saat, kecuali waktu tu mendung kan, ataupun awal pagi kan. Dan satu lagi tips, kita sebaik-baiknya kalau nak ambil gambar air terjun ni, kalau datang awal pagi sebelum matahari naik atas kepala lah. Kalau boleh, kalau di setengah-setengah taman rekreasi di Malaysia ni yang mana di bawah kawalan Jabatan Perhutanan, kita hanya boleh masuk sekitar pukul 8 pagi. Okay, 8 pagi tu pun, sebelum pukul 8 pagi tu kita dah ready, kita masuk terus lah. Biasanya pukul 8, 9, macam tu cantik lah. Matahari belum naik atas lagi. So bila matahari dah naik atas kepala, ini yang tak ada filter, tak ada filter, ND filter tu. Bila matahari dah naik atas kepala, nanti nampak tumpuk-tumpuk cahaya tu dekat batu-batu tu kan, ada yang terang, ada yang gelap kan. So exposure tu jadi terganggu lah, jadi tak cantik lah. Dia akan jadi satu spot burn kat kawasan tu. Yang paling cantik, matahari masih lagi belum di atas ni, dia masih lagi 45 darjah macam tu lah, masih lagi dilindungi pokok. Dan kawasan air terjun tu masih dalam shadow area. Shadow area tu maksudnya tak ada cahaya masuk situ lagi. Bukanlah cahaya tu maksudnya macam spotlight lah, adalah cahaya tapi bukanlah macam kena suluh dengan spotlight tu kan. Itu kita boleh gunakan 1 saat. Macam yang saya gambar-gambar ni, saya tak guna filter pun. Masa saya datang ke di sini, gambar ni saya ambil di Sungai Tekala di Semenyih. Waktu saya datang tu memang sebelum gate tu dibuka, sebelum pukul 8 pagi tu dah sampai, masuk terus begitu. Orang pun tak ada lagi kat situ. Dan bila maksudnya apa? Kalau saya ada ND filter, mungkin saya boleh datang tengah hari pun tak apa kan. Kita boleh shoot guna Yalah, bila ada ND filter, neutral density filter tu, kalau ada cahaya matahari pun kita boleh bagi dia slow, tak apa. Tapi kalau kita tak ada, kena datang awal pagi. Kalau petang pun boleh lah, cuma petang ni biasanya taman rekreasi mana-mana pun ramai orang. Jadi kalau kita memang nak ambil dengan orang ramai je, tak apalah kan. Tapi kalau kita nak ambil gambar air terjun saja, datanglah awal pagi sebaik-baiknya. Dan lagi cantik kalau selepas hujan. Itu pun kalau kita sanggup lah. Selepas hujan ni risiko dah agak tinggi, sebab satu, takut ada kepala air pula dekat ujung sana kan, dia datang. Itu bahaya lah kan. Satu lagi, batu-batu tu licin. Tapi kalau kawasan tempat tu kita rasa selamat, kita tak nak pergi atas kan, kita rasa selamat lah kan, Jabatan Perhutanan pun bagi kita masuk apa semua. Sebab bila lepas hujan ni, ataupun malam sebelumnya hujan kan, subuh tu hujan ke apa kan, kawasan tu dia basah. Bila basah, dia warna tu lebih menarik, tu lebih naik, kontras tu lebih naik, hijau dia nampak lebih hijau lagi. Tu salah satu tips lah. So benda ni masa saya mula-mula beli kamera dulu, selalu lah saya pergi ke Sungai Congkak, Gabai, hutan Ipoh, Kancing di Tan Pelepak tu kan, di situ di Rawang untuk ambil gambar. Cuma zaman dulu beza dengan zaman sekarang ni. Masa pakai filem tu, lepas shoot tu balik, nak kena pergi kedai ataupun esoknya baru kita boleh pergi kedai, proses, tunggulah sehari 2 hari barulah siap gambar tu, tengok okey jadi ke tak jadi kan. Sekarang ni nak ambil gambar tu tak susah, pasal kita boleh tengok result tu, hasil itu secara terus. Maksudnya shoot 1 saat tengok okey lah. Kalau kita rasa over ataupun air tu tak selembut yang kita nak, tak macam kapas yang kita nak, kita tambah lagi 1 saat lagi ataupun kita kurangkan sikit ke apa. Benda tu mudah. Cuma yang agak susah tu yang memerlukan sedikit fitness, ataupun memerlukan, bukanlah stamina, memerlukan tubuh badan yang sihat lah. Pasal kebanyakan air terjun ni lokasi dia agak tinggi lah kan, di pertengahan lah. Kalau atas sangat tu air kecil kan, dia di pertengahan, air tu deras kan. Kalau di bawah tu anak sungai, kalau boleh je kalau kita nak ambil gambar anak sungai, macam yang overseas selalu ambil anak sungai kecil-kecil tu kan, boleh, tak ada masalah pun. Dan kalau kita nak pergi ke kawasan-kawasan yang tinggi tu, nak bawa tripod apa semua dengan backpack kan, memang memerlukan fizikal tahap
fizikal yang bagus lah. Sebab tu juga kalau kita tengok di Malaysia ni agak kurang orang ambil gambar air terjun. Ada tapi tak ramai kan? Tak ramai macam orang pergi street lah. Street ni senang bukan apa, boleh naik LRT, MRT, naik bas, naik kereta, parking tepi jalan, parking, boleh keluar kamera, boleh ambil gambar. Macam air terjun ni kita memang nak tak nak kena tracking jugalah. Tak banyak lah air terjun di Malaysia yang kita boleh parking kereta tepi jalan ambil gambar. Kalau ada pun ramai lah dengan orang kan. So itulah antara tip-tip je macam mana cara nak mengambil gambar air terjun tanpa menggunakan ND filter. Kalau kita ni jenis susah nak bangun pagi ataupun kawasan kita ni tak banyak air terjun yang ada yang terletak di bawah rimbunan pokok, maksudnya terlindung, ada pokok-pokok terlindung, memang kita kena ada ND filter lah. Kalau tak ada cara lain, kita kena datang awal pagi lah. Okay, kalau ada apa nak kongsi ke apa ke, ataupun ada kawasan tempat tuan-puan yang menonton ni rasa tempat you all ada air terjun yang agak tersembunyi yang nak bagi tahu kepada peminat foto, boleh bagi tahu di ruang komen lah. Okay, banyak lagi.